Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cikgu telefon dah cikgu? Telefon dah? Ya. Telefon belum? Belum. Belum lagi? Telefon Ustaz Nordin dah. Dia suruh telefon. Okey, insya-Allah. Ayat yang ke-61 tak? Tentang maksud Rabbani. Dalam daurah dia beritahu Rabbani ialah hamba yang mentauhidkan Allah. Rabbani ialah hamba yang mentauhidkan Allah. Untuk mencapai matlamat jadi manusia yang Rabbani, dalam ini dia kata Rabbani ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Ini satu takrif lah. Tapi dalam daurah, Rabbani ialah hamba yang mentauhidkan Allah. Semalam kita beritahu apabila bentuk pengajian itu tidak jelas tanpa teks, dia akan bertukar daripada manusia yang Rabbani mentauhidkan Allah jadi syirik. Mana barang tak jelas ni hujung-hujung dia syirik. Barang tak jelas ni hujung-hujung dia syirik. Cuba kita tengok kan, mana tarikat-tarikat yang telah difatwakan sesat. Tarikat-tarikat yang telah difatwakan sesat ataupun kelompok-kelompok yang difatwakan sesat ni, rata-rata dia mesti ada berinteraksi luar asbab selain pada Allah. Mesti ada. Cuba tengok. Sebab hakikat agama yang benar ni asal dia berinteraksi luar asbab Allah saja. Dalam asbab ni biasalah satu yang dibenarkan kan, tapi luar asbab ni
berinteraksi dalam konteks berhajat ni Allah saja. Tapi kita tengok kelompok-kelompok yang telah dipatuakan sesat, mesti ada hubungan dua asbab selain daripada Allah. Bagi dia satu istimewa, kan? Anugerah. Padahal benda tu benda yang tak jelas. Dan pada kita mengaji, setelah kita mengaji Quran ni, seolah-olah nak beritahu kita bahawa kalau ada unsur-unsur interaksi selain daripada Allah konteks berhajat ni, ni something. Nanti kita akan belajar dalam Quran ni satu ayat surah Fatir. Apabila kita beramal sesuatu yang telah diajar oleh jin, hak tak jelas tu jin belaka. Dalam mimpi hak tak jelas jin belaka. Allah akan membuat Allah akan mengizinkan jin itu boleh berupa dalam bentuk hak kita suka, menjelma kepada kita, sama ada dalam mimpi atau secara zahir gitu, secara jaga. Mana kalau kita amalan tu amalan jin ni boleh zahir depan kita, mengaku orang yang kita suka. Cuba kita fikir tentang orang yang dikubur cari nombor ekor. Kalau tengok tempat-tempat kesan, tempat dia buat apa tu hak dia tu lah, kan? Tempat yang dia dipuja tu penuh. Tak ada tempat lilin. Sini lilin, sini lilin, sini lilin, kuning. Maknanya kerak pergi. Bukan sekali dua tu, bukan orang sama, orang lain. Kalau nak faham, nak yakin ni, tanya dia pengalaman dia. Dia kata lepas pergi tu balik-balik mimpi. Kan? Mimpi apa? 2, 3, 4, 2. Hak dengar tu lah. Jadi kadang-kadang yang dia mimpi tu kadang-kadang seseorang yang berupa orang yang mengaku tuan kubur tu. Kita tahu mana jin Islam. Sebab jin Islam ni dia ada dua, jin Islam, jin kafir. Sifat jin Islam ni dia menjauhi manusia, kan? Dia menjauhi, sifat dia menjauhi. Jin yang baik ni menjauhi manusia. Manusia yang baik menjauhi jin. Dia tak rapat dengan jin. Hak suka rapat dengan jin ni sama perangai. Jin yang suka rapat dengan manusia, jin yang kufur. Manusia suka rapat dengan jin yang kufur juga. Sama-sama jenis. Kalau seorang orang beriman ni menjauhi jin. Jadi kita tengok kesan daripada mengaji tanpa teks tak jelas ni, hujung-hujung syirik. Memang gitu. Mana jadi syirik ni bukan makna kita keluar daripada agama Islam. Kadang-kadang duduk dalam agama Islam, tapi bila kita pengajian kita tak jelas, tanpa teks, hujung-hujung mana syirik. Tinggal lagi kita ni tak saya syirik sebenar, tapi dah kita tak jelas, kita anggap benda tu istimewa lah, padahal syirik. Kalau tengok orang-orang yang masuk ajaran-ajaran yang tak jelas ni, kan, mesti ada benda dia puja selain daripada Allah, mesti ada. Kita boleh kita buat kesimpulan ke apa? Kalau natijah tu buruk, kita mendoakan dia supaya Allah ampun. Benda zahir, benda mimpi ni benda bukan khabari.
Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi tak, boleh jadi ya. Boleh jadi dua-dua. Kita doa je lah. Jadi bila kita mimpi, terutama mak ajar kita mimpi. Kita pernah mimpi mak ajar kita. Dengan syarat bukan mimpi jenis ikhtiari. Kita mimpi nak jumpa. Tu jin. Dia kebetulan. Malam tu mimpi contoh, jumpa mak kita. Mimpi keadaan contohlah, kita kata keadaan tak baik. Mana mungkin. Sebab dia bukannya wahyu, mungkin dia, mungkin tidak. Tapi bila kita mimpi mak ayah kita sebagai bukan mesti mimpi, baru berdoa. Jadi bila kita ingat mak ayah kita ni, waktu tu lah kita kena comel, kita berdoa. Barangkali Tuhan suruh bagi mimpi, nak suruh kita berdoa. Dia barangkali. Mana bila roh bertemu dengan roh dalam mimpi ni, barangkali. Dia tak kata ya, pasti tak, barangkali. Dia tak kata mustahil. Mungkin. Mungkin, barang mungkin. Sebab sabar alam. Dia roh, kita roh. Cuma nak kata pasti ni, bila berkata Allah asbab ni, mesti ada wahyu. Wahyu tidak menetapkan. Tak ada wahyu kata mu sebenar, tak ada. Cuma kita kata mungkin. Mungkin. Barangkali. Tak boleh kata mak kita sungguh, tak boleh. Nak kata tak pun kita tahu mana tak. Ya pun tak boleh, kata tak pun tak boleh. Dia tengah-tengah. Mungkin. Tapi kalau dengan satu amalan yang bukan daripada wahyu, jin. Mana bila kita ni amalan yang bukan wahyu, amalan jin, yang jin suka. Maknanya jin boleh merubah bentuk, boleh menjelma dalam mimpi dan secara zahir kepada kita, dan mengaku orang kita suka tu. Lepas tu orang yang puja makin puja. Orang yang puja makin puja. Sebab dia mimpi tu yang menguat semangat. Wala ya'murakum. Tidaklah ia menyuruh kamu. Tidaklah ia menyuruh kamu. Ni khabari. Ayat khabari. Dipanggil ayat khabar. Di satu ayat khabari. Satu ayat ahkam. Khabari ni pengkabaran. Allah mengkabarkan. Tak mungkin seorang Nabi ni suruh pula kamu mengambil malaikat dan para Nabi ni sebagai tempat pujaan. Puja-puja ni Tuhan lah. Kita beritahu hak daurah lepas. Satu nama dia puji. Satu nama dia puja. Kalau kau dalam asbab, kalau kita kata pen ni bagus, tulis lancar. Puji ke puja? Puji. Bila kita sebut benda pen tapi kita kaitkan dulu asbab, puja. Kalau kaitan dengan Nabi, wali, malaikat, kita sebut sebagaimana yang wahyu sebut. Puji. Kan? Nabi adalah rasul. Betul tak? Puji. Tapi kalau kita sebut lebih daripada wahyu sebut, puja. Termasuk semalam. Kalau kita kata Nabi daripada Nur, wahyu ke tak? Bukan. Lebih daripada wahyu, puja jadi. Sebut benda yang bukan wahyu beritahu, kita sebut, benda tu bukan wahyu. Lu asbab. Puja jadi. Dan meletakkan satu sifat ke Nabi yang bukan daripada wahyu. Puja. Jadi, bagaimana nak bukan puja? Puji. Sebut sekadar wahyu beritahu. Puji. Nabi ni ada peranan Nabi ni, tugas kita ke Nabi ni suruh ikut dia. Bukan puja dia. Bukan bodek dia. Malaikat bukan suruh bodek dia, suruh ikuti dia. Malaikat ni adalah, kalau Allah buat syaitan sebagai lambang derhaka, Allah buat malaikat sebagai lambang taat. Makna taat. Malaikat ni hikmah dia untuk bagi faham kepada manusia. Pun tak faham makna taat, tengok malaikat. Contoh ketaatan malaikat. Contoh hamba yang taat malaikat.
Kalau kita mengaji lebih sikit, kita hujatullah balighah kan. Segala ibadat ni asal nak tiru malaikat. Solat, tawaf, semua, puasa. Puasa tiru malaikat sudah apa? Tak makan, tak minum. Tiru apa? Dia suruh ketaatan. Nabi pun tiru apa? Dia suruh ketaatan. Jadi mana taat tu ada kat Nabi, ada kat malaikat. Kita dituntut untuk ikut. Bukan disuruh, bukan dijadikan sebagai tempat pujaan. Tu arbaban. Tempat seru berhajat, bukan. Kalau kita seorang yang kritis dalam beragama, cuba cari ada tak lafaz daripada wahyu suruh kita suruh malaikat? Mana ada? Tak jelas. Lepas tu orang dah suruh malaikat tu. Sama dengan Nabi. Ada lafaz suruh dia berhajat. Mana ada? Bila tak ada ni, bila seru-seru ni dalam bahasa Arab, seru ni doa. Mana doa? Doa ni bahasa Arab. Mana dia? Doa ni ialah mesti ada 3. Mesti ada seru, mesti ada lu asbab, mesti ada berhajat. Itu doa. Mesti ada seru, mesti ada lu asbab, mesti ada berhajat. Bila 3 komponen ni ada, itu doa. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ibadat. Bila doa tu ibadat, tak boleh kita bagi kepada selain daripada dia. Sebab tu cerita perang dia tu ada seru, ada lu asbab, ada berhajat. Maka itu ibadat akidah. Hei mambang, ada seru, ada lu asbab, ada berhajat. Hei mambang, akidah. Banyak tu. Patutkah dia? Tak patut kan? Nabi ni dia nak pulihkan semula kesyirikan masyarakat, nak diutuskan untuk balikkan daripada syirik kepada tauhid. Tiba-tiba dia pula ajak syirik. Macam mana? Tak patut, tak mungkin. Jadi kalau ada luar mengatakan Nabi ajar benda lagu ni, kan? Hak tu adalah palsu sebab bercanggah dengan ayat khabari Quran. Quran kata tak ada, jelas dah. Bila luar kata seolah macam benda ni macam dituntut. Ada orang ajak kita kata barang tak adalah taksir kita. Ada tersebar dalam WhatsApp dalam ni. Banyaklah murid tanya, ada orang dalam musim tahun lepas tak silap. Tahun lepas sebelum COVID-19. Dia benda tu bermusim. Dia sebar satu bentuk selawat. Kat situ ada seru Nabi. Adrik, ada tengok lafaz dia. Adrik ni ya. Maknanya dia kata fadilat dia mudah beranak. Baca tu mudah beranak. Oh, mudah beranak. Orang nak beranak suka. Kita jenis kita ni tak jelas. Bila tak jelas tu, kita kata ni barang tak jelas, tak say gitu. Mana ikhtiar dalam berdoa, kita nak beranak, satu benda yang dibenarkan, dituntut, kan? Sebab takui ni, beranak ni takui ni. Tidak. Bila beranak ni, benda barang takui ni, kan? Walaupun zahir nampak macam misi tolong kita beranak, tapi benda ni barang takui ni. Keluar ni takui ni sebenarnya. Sebab kata akhraja, dia yang mengeluarkan. Takui ni sebenarnya. Nampak zahir macam kita nak keluar waktu, tapi sebenarnya barang takui ni. Mengandung, beranak ni barang takui ni. Bila barang takui ni, kat situ ya Allah. Ataupun lafaz-lafaz dalam Quran kan, summas sabila yassara. Tak apa. Kemudian jalan ia permudahkannya. Itu makna tauhid tak apa. Baca itu tak apa. Berapa kali dia tak suka hati je. Mana ada tak apa-apa. Dia bukannya
penting berapa kali. Mula kesan pada jiwa kita, mana benda ni Allah yang mengeluarkan. Orang takut ini, ya Allah. Tapi kalau kita jenis tak jelas, orang aja barang salah kita, barang tak jelas kita, mana bila nak beranak ni suruh, asal patut suruh Allah, suruh benda lain. Malah nak cerita jenis-jenis hak jenis ajaran-ajaran ajar suruh Allah ni mesti barang mimpi. Bila barang mimpi ni mesti ajar benda tu. Itu patut amalan bentuk selawat. Tapi suruh Allah. Banyak tu dua bagi air susu lah. Ha? Orang Imam Saleh lah. Dia minta air susu dua. Dia ayat selusunya ayat ruqyah. Mana kalau kita rasa tak jelas, sebenarnya baik kita sendiri sebenarnya. Comel. Kita buat sendiri lah. Selusuh ni istilah bagi orang beranak ya tak? Kalau kita nak sihat selusuh tak panggil? Tak panggil tak? Ha? Kalau kita rasa tak mau sihat mana, kita nak buat air selusuh. Lepas tu kita kena mengaji sikit ruqyah ni. Mudah ya sebenarnya, tak payah. Tak payah sebenarnya. Kita jadi payah, kita anggap barang tu barang payah, lepas tu kita buat orang lain, lepas tu kita tak jelas, tak tahulah ke mana. Baik kita buat sendiri senang. Kalau kita nak minta orang lain, kita tak tetap siapa-siapa. Contoh macam orang datang rumah kita, kita sakit kita beritahu datang rumah kita, minta buat air tawar kita. Bila orang tertentu, kita takut kita ada faham sesuatu. Oh, kenapa tak suruh ni? Oh, dia bisa. Nampak tak istilah kita tu? Jangan air tawar ni dia barang umum. Dia boleh jadi molek, boleh tawar. Ada murid kita ni air tawar sama sekarang tak sihat lagi. Air tawar. Dia tak minta kawan tu tawar diri nak buat. Sama sekarang tak pun sihat lagi. Murid kita. Lama dah. Tapi kesan mengaji ni dia kurang sikit. Tapi ada lagi. Barang cemar ni dia ruqyah ni kita buat hembuh dah. Tempoh 24 jam. Dia lepas tu makna dia berlaksar. Tapi kalau barang cemar ruqyah yang macam barang air tok cha kalau barang tak comel ni sebulan kesan. Barang cemar ni sebulan kesan. Sebab tu orang kalau kena barang cemar ni air tawar yang tak betul dengan haknya orang yang mungkin dia seru Allah. Jadi barang sih makna kesannya bertahun-tahun. Tapi akan hilang. Cuma kesan tu. Jadi kata ayat muruku, adakah patut dia mengajar kamu kepada kekufuran? Nabi ajar barang kufur. Seru Allah ni barang kufur. Takkan Nabi ajar lagu tu. Habis apa aja tu lagi mimpi tu? Jin aja. Jin aja. Sesudah kamu ba'da antum muslimun. Sesudah kamu muslimun muwahhidun. Tajuk seru-seru ni lepas ngaji daurah faham. Kita ingat biasa dulu. Pak kita biasa amat kat pondok-pondok biasa dulu masa kita kat Indonesia tu. Bila dah mengaji Quran baru faham tak boleh. Sebab tu cerita-cerita Piramli ni kita tengok kita tak rasa salah sebab apa kita tak tahu benda tu tak boleh. Jadi kadang-kadang bila kita seru dia kan, seru Allah ni amalan jin kan, seru Allah ni amalan jin, setan yang mari dekat kita ajar kita. Jadi ada orang kata dengar suara, lepas seru tu dengar suara, lepas seru tu jelma dalam mimpi.
Ada pun cokor depan dia. Dia sebenarnya cerita Peramli ni kan. Anu Peramli tu. Benda-benda yang dia cerita tu semua benda-benda yang pernah wujud tapi dia buat untuk cerita. Kan kita buat cerita satu lagi ya. Apa ni? Oh ni apa tu? Nujuk Pak Belalang. Nujuk Belalang Oh tu siapa tu yang anak siapa? Anak siapa anak dia? Belalang tu. Anak dia naik atas pokok Kan tu sudi dengan Aziz takut pokok tu goyang. Mana benda tu berlaku dalam masyarakat. Masyarakat bila seru penunggu, tiba-tiba dengar suara. Jadi bahan cerita betul. Suara jin kan? Bukan suara penunggu tu jin. Jin ni bila kita seru dia boleh cokor begitu. Kalau tanya tak berapa dia faham sebab dia pengalaman dia. Nak seru ada cara-cara dia buat. Tunggu ada orang mati, mandi mayat kan, air mayat tu turun, duduk bawah-bawah rumah tu, masa tu seru. Tu lalu dia kata. Pengalaman dia. Okay, ayat ni nak beritahu isu orang yang menerima boleh apa tu? Mana biasa yang dikata jumpa dalam bentuk jelmaan ni siapa dia? Nabi Khidir. Dia kata Nabi Khidir hidup lagi. Ayat ni nak beritahu kalau Nabi Khidir dia hidup lagi, dia kena datang ke Nabi, tolong Nabi. Kan? Ternyata yang hidup lagi ni siapa yang tolong Nabi ni? Siapa dia? Nabi Isa ya? Nabi Isa yang sabit hidup lagi. Mana ayat ni kalau kita kata Nabi Khidir hidup lagi, makna kena berlaku dia tu tolong Nabi. Ada tak peristiwa dia tolong Nabi? Tak ada. Hak yang dalam wahyu hadis Nabi beritahu hak yang dia ni seorang Nabi tolong Nabi Isa. Maka Nabi Isa ni sabit hidup lagi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Allah mengadakan perjanjian kepada para nabi. Sungguh tak kala aku mendatangkan kepada kamu ataitukum, datangkan kepada kamu min kitabin wa hikmatin. Jadi Nabi ni, Rasul, Nabi adalah orang yang didatangkan wahyu atau kitab kepadanya. Summa kemudian datang kepada kamu Rasulun, yakni Nabi Muhammad SAW. Rasul kat sini Nabi Muhammad SAW. Musaddiqul lima ma'akum, yang benarkan terhadap apa yang bersama kamu. Jadi fi'lun mudhari'un makna amrin. Fi'lun mudhari'un makna amrin. Ada dalam Quran banyak. Fi'lun mudhari'un makna amrin. Lafaz mudhari' makna amar, makna perintah. Benar-benar kamu akan beriman dengannya. Makna kamu mesti beriman dengan dia. Dan pengkabaran kita yang betul-betul beriman dengan Muhammad SAW ni, siapa dia? Nabi Isa. Nanti akhir zaman nanti. Masuk beriman ni dia ikut Quran, dia ikut sunnah, terima Rasul. Lepas tu satu lagi, la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, tolong dia, kena tolong dia.
tolong ajaran dia, tolong mengembangkan ajaran dia. Siapa dia dalam riwayat? Nabi tolong Nabi. Siapa dia? Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa lah yang sabit hidup. Selain daripada Nabi Isa, mati dah. Jadi dia kata jumpa dengan Nabi Faidil tu. Itulah. Jumpa setan. Jumpa tu dia. Kan? Jumpa tu lah maknanya biasanya bila jumpa ni bukan jumpa gitu. Dia ada lah, dia ajar satu amalan. Amalan tu siapa aja? Bukan amalan daripada Nabi, tak ini amalan daripada selain Nabi. Siapa aja? Jin aja. Jin jelma apa tu, jin jelma rupa yang dia mengaku Nabi Khidir. Kita pun tak kenal Nabi Khidir. Pernah tengok ke? Tak pernah tengok. Asal berjanggut putih lagi. Kita Nabi Khidir sungguh ni. Dulu orang Melayu kita ni, bila dia cari Nabi Khidir? Waktu 10 akhir Ramadan. Dah. Orang cerita dah. Kata waktu siapa jumpa Nabi Khidir, kan, minta jadi kaya sungguh. Jadi 10 akhir Ramadan ni, lah ni orang jelas sikit, tak buat lagu tu dah. Dulu 10 akhir Ramadan orang duk cari. Orang sibuk qiyamul menghidupkan malam Lailatul Qadar ni, dia sibuk cari Nabi Khidir. Lepas tu bukan cari saja, dia ajarlah malam-malam tertentu. Jumpa sungguh. Bukan Nabi Khidir, jin. Sebab tu kalau orang jumpa sungguh ni, dia memang teruja. Lepas tu kalau dia akan tahan, hidup lagi. Murid dia kata hidup lagi. Siapa? Pun dia jumpa sungguh. Bukan nipu. Cuma kita percaya dia nampak jumpa sungguh. Cuma nak kata dia tu Nabi Khidir, tak, kenapa? Tak mungkin. Mana jumpa dalam bentuk mimpi mungkin. Jumpa dalam bentuk jaga ni tak mungkin. Mimpi-mimpi pun yang kata bentuk mungkin ni Nabi Muhammad lah. Kan? Tahu pula dua benda tu ada syarat. Pertama, dia mengaku Nabi. Kedua, berupa apa tu? Berupa Nabi. Dia mengaku Nabi tu. Berupa Nabi, mengaku Nabi. Mana kalau tengok rupa dalam mimpi tu serupa dengan muka dia dalam hadis, maka Nabi sungguh. Maka kalau mimpi jumpa Nabi, dia panggil lu asbab wahyu juga. Sebab apa? Wahyu kan? Bukan kita, bukan hak benda tu wahyu. Pengkabaran daripada Nabi mendapati wahyu, maka wahyu. Kan? Makna benda kita buat tu duduk dalam zon wahyu. Sebab apa? Nabi mengesahkan. Bukan kita dapat wahyu, bukan. Mana Nabi mensabitkan bila dua ni ada, maka memang betul dia. Tajuk ni terserah kita lah sebenarnya. Masa kita pergi dekat apa tu dekat mana yang jalan nak ke hak bangunan warna kuning tu, ada tinggi tu. Bangunan tinggi warna kuning dekat Balai Polis. Balai Polis Kota Baru, udah. Hak tinggi tu. Wisma. Kita nak buat pasport, pergi umrah Lepas tu semayang Zuhur. Adalah seorang penceramah. Dia kata ada orang petikai boleh jumpa Nabi secara jaga. Secara jaga. Mana dia nak faham lah, dia ni nak mentahankan boleh jumpa Nabi secara jaga ni. Makna benda duduk pengajian tu bentuk orang pun kadang-kadang tak tengok kitab, duduk antara Zuhur Asar antara semayang tu berhenti tu rehat Zuhur. Lepas tu dia ajar benda lagu tu kan, benda-benda tak jelas lagu tu tak payahlah kita bagi terang, mengajar hadis ke hadis 40 ke benda-benda lagu tu ke orang nak belet tak boleh. Orang dengar gitu ya, ngangguk gitu ya. Orang awam dia nak semayang Zuhur, waktu tu dah dia mengaji, kita nak ajar benda-benda lagu apa tak payahlah. Betul tak? Isi-isi lagu tu baik kita bincang secara ilmiah, tak apa. Orang ni masa waktu tu dia nak berehat. Cobalah ada tazkirah. Mana ajarlah benda-benda jelas, benda-benda hadis Nabi ke, ayat Quran ke, benda-benda yang boleh jadi tazkirah kepada kita. Tak payah sentuh benda lagu tu, tak jelas. Tak menarik lah. Ha? Tak menarik, tak seterusnya. Apa dia? Tak menarik. Tak menarik je lah.
Contoh pasal pelik-pelik kan. Yalah, makna dia Tak glamour. Tak boleh. bagi kita lah. Kalau benda-benda lagu tu, dia perlu ada ilmiah sikit. Ya. Tak perlulah kita. Sebab orang tak ada nak check. Ya. Kesian ke orang nanya, orang anggap begitu. Kita kata, apa satu tajuk ni kata. Kan, isu benda ilmiah lagu tu. Saya kata kesian dia betul tarik dengar. Ha? Lagi suka dengar. Yalah. Kita kan kesian tapi dia suka dengar. Jenis masyarakat ni, kalau dia suka barang pelik, tak buat kajian, jadi mudah. Bagi kita, hak jelas, bagi kita lah, hak jelas ialah yang boleh jumpa Nabi ni secara mimpi saja. Jaga ni, bahaya ni. Profesor Dr. Basri Ibrahim dia katakan, biasa kalau orang mengaku pernah jumpa Nabi saya jaga ni, biasanya lepas tu jadi pelik. Something. Dia kata Tok Guru dia ada mengaku jumpa Nabi saya jaga, lepas jadi pelik. Cakap bukan-bukan, dia macam pelik lepas tu. Maka jadi pelik tu menunjukkan bahawa benda tu something. Biasa kalau orang bertemu secara mimpi ni tak pelik, tak jadi pelik. Kan, lurus sebab benda tu benda sabit Barang tak jelas ni bila kita mengaku, kita jadi pelik. Tengok macam lalu je. Mula lurus, bengkok. Biasa lagu tu lah. Arkam kan dulu kan gitu Asal lurus tak nampak masalah, tak nampak sangat. Bila mengaku ya, pelik-pelik dia pula bengkok. Waktu bahaya, barang pelik ni jangan kita mengaku. Barang tak jelas jangan sampai. Dia gila pelik gitu. Dia racun. Pengajaran kita, barang tak jelas jangan sebar. Bila sebar, belok selalu gitu. Tak jelas, simpan sekali dah sudah. Haknya kena sebar, barang jelas, wajib sebar. Quran ni jelas, wajib sebar. Barang-barang jelas, pasti, confirm, sahih, sebar. Tu larang simpan, kena sebar. Barang tak jelas jangan sebar. Kalau sebar, dia akan bengkok. Profesor Dr. Basir Ibrahim, dia Profesor Madya. Profesor Madya Dr. Basir. Madya ni. Dia buku yang coklat kan. Asal Profesor Madya. Profesor Madya Dr. Basir Ibrahim. Dia dalam ceramah dia kata ada seorang Tok Guru, dia mengaku, lepas mana dia tu biasa, seseorang yang mengaku jumpa Nabi SAW jaga ni, mesti dia akan, kehidupan dia akan bengkok ni. Jadi pelik sikit kesannya. Pengajaran kepada kita, barang tak jelas jangan sebar, racun. Barang yang jelas wajib sebar, madu. Kalau mimpi ketemu dalam mimpi tu apa? Tak apa. Cuma bila mimpi, kalau kita bertemu mimpi, cara orang-orang cerita biasa untuk dia ya, biasa je. Jadi fitnah ada cerita. Kan? Benda-benda baik ni baik kita simpan. Qala dia berkata, apakah kamu mengakui? Apakah kamu mengakui? Ni apakah? Kamu mengakui dan kamu mengambil atas yang demikian itu perjanjianku. Isri ni perjanjianku. Wa akhastum ala dhalikum isri, perjanjianku. Makna janji ke tak? Qalu aqrarna. Mereka berkata kami berjanji. Ikrar ni berjanji. Berikrar ni berjanji. Janji ni, janji Nabi adalah janji yang paling ditepati. Nabi bukan janji kita ni. Nabi adalah orang yang tepati janji. Nabi ni amanah. Nabi ni seorang, kan sifat munafik ni mana ada pada Nabi. Sifat munafik lah, tidak, bila berjanji dia ingkar. Sifat munafik ni. Nabi bukan munafik. Nabi adalah orang yang sempurna makna iman. Nabi ni makna bila dia berjanji dia akan buat. Lepas tu kalau dia hidup lagi, mana ada tolong Nabi? Hak yang betul-betul pengkabaran tolong Nabi ni siapa dia? Nabi Isa. Maka Nabi Isa ni adalah yang disebabkan sebagai apa? Hidup lagi. Nabi lain mati dah. Kalau kita hidup lagi, maknanya kita akan sabit Nabi ni tak betul janji.
Setelah hidup lagi, kenapa tak tolong lagi? Mana kena sabit sesuatu lagi? Bila kita kata Nabi, selain pada Nabi Isa hidup lagi, mana kita kena kata, oh Nabi ni tidak menepati janji sebab dia kena tolong Nabi. Nampak tak? Jadi macam nak mengaku sah, dia kena isbat sah gitu. Nak mengaku satu, nak meletak satu dakwaan, kena isbat satu dakwaan. Kalau kita mendakwa Nabi Khidir hidup lagi, kita kena terima bahawa Nabi Khidir ni tak menepati janji. Sebab ni ayat ni tak mungkin. Nabi ni adalah seorang yang menepati janji. Maka yang selamat kepada dia, kita kena isbat Nabi selain daripada Nabi Isa ni telah pun kembali ke rahmatullah. Selesai masalah. Kan? Selesai. Tak ada isbat asal lagi. Kalau kita tak hidup lagi, mana Nabi Khidir tak menepati janji? Tak boleh. Tak mungkin. Hak selamat lah guna selamat. Selamat yang semua Nabi ni menepati janji. Dia tak tolong Nabi sebab dia wafat dah. Nabi Isa sebab dalam hadis dia tolong Nabi akhir zaman. Dia hidup. Tu yang hidup lagi. Kan? Senang. Kita bukan nak pelik. Kita nak jelas hak senang. Hak jelas, hak senang, hak confirm. Kalau kita mati orang lain tak masalah. Sebab dan kita akan ngaji nanti ayat-ayat lepas ni, mana orang yang telus dia suka barang jelas, tak suka barang gelap. Barang gelap ni semua tak comel. Barang gelap, kongsi gelap, hubungan gelap, semua tak comel. Ada tak? Gelap. Sebab tu besok bila dia mati, gelap muka dia sebab suka barang gelap. Kan? Esok bangkit esok, ada muka bercahaya, ada muka gelap. Kenapa muka dia bercahaya? Suka barang jelas, jelas muka dia. Suka barang gelap, gelap muka dia. Agama orang yang punah akidah ni, semua yang dipegang tak jelas. Suka barang tak jelas. Esok muka dia gelap gitu, tak jelas gitu. Suka barang jelas, Tuhan Allah buat beza. Ni suka barang jelas, jelas muka dia. Ni suka barang tak jelas, tak jelas. Orang suka barang jelas, dia suka barang gelap, gelap muka. Betul tak? Baru jelas, patut kita tak faham ni. Besok dibangkitkan dalam juzuk 4 ayat 2 ni, kata kita esok akhirat orang akan dibangkit dalam wajah yang bersinar-sinar. Satu lagi wajah gelap. Siapa dia wajah bersinar-sinar ni? Suka barang jelas. Suka barang jelas. Jelas muka dia. Hak jelas ni Islam lah. Kan? Bila hati betul tak betul tengok Quran. Zahir tengok tak betul tengok Nabi je lah. Nampak Nabi kata aku tinggalkan ajaran ini dalam bentuk terang menerang. Agama Islam ni ajaran dia terang menerang. Kita jenis suka barang terang menerang. Terang menerang muka kita. Lepas tu jenis orang ni suka barang gelap. Tak jelas. Percaya bahawa boleh jumpa Nabi Khidir kan, dalam keadaan jaga. Tak jelas barang, tak jelas tu. Suka barang lagu tu. Mana dah kata orang sesak ni barang jelas ni, barang betul ni, barang jelas. Ngaji dekat masjid, mengajar secara terang benderang, tak takut, so barang jelas. Manusia ni yang jahil ni, dia suka cari barang gelap. Tok guru tak nampak, suka cari. Hak tu guru tak nampak, dia suka cari. Hak nampak tak sih? Hak tak nampak. Hak tak nampak jin. Hak tu dia minat. Hak tu dia jajan sana sini. Ciri ni ciri. Kalau kita tak faham ni, susah kita. Mana orang yang mengaji wahyu dia tahu. Jenis barang tak nampak ni something. Jenis barang nampak ni, barang jelas ni. Kan? Hak ni yang betul. Ciri kebenaran. Qala, dia berkata, fashhadu. Maka bersaksilah wa ana ma'akum, dan aku bersama kamu sebagai daripada orang-orang yang bersaksi. Ini janji dengan Tuhan ni. Janji dengan Tuhan ni. Kenapa Maulana tekan tajuk ni dalam daurah, dia kata kesan daripada menerima
Yaqazah ni, bertemu sirah jaga ni, tak kira Nabi ke, wali ke, Nabi Khidir ke, itulah punca berlaku syirik. Banyak ajaran sesat ni. Lepas itu, lubang dia. Makna boleh berinteraksi sirah jaga kepada dua asbab ni, berinteraksi direct sirah jaga selain pada Allah ni, itulah punca syirik. Bila kita ni tak minat dengan wahyu, minat pada bukan wahyu, kita mesti minat interaksi selain pada Allah. Minat jumpa jin lah, jumpa malaikat lah. Kalau kita tengok orang ni pelat-pelat ni, tanya, dia kata ada sebelah kita ada orang ni, dia bangga dengan benda tu. Kita hak ngaji wahyu ni, bila ada orang dan dia ni ikut orang tu, something lah. Sebab makna orang dia takkan bagi sesuatu kalau kita tak ikut dia. Ada benda dia suruh kita buat, bila kita buat apa dia nak, dia bagi. Makna dia bagi tu, makna kita buat apa dia nak, dia bagi sesuatu tu, dia janji satu, dia bagi satu. Itu nama puja, sembah. Mu kena bertapa dekat gua ni 3 hari, contoh 7 hari. Kita pun gua 7 hari. Tapa ni bahasa Arab dia, bahasa agama ni iktikaf. Iktikaf ni masjid. Perintah Allah di masjid, kita dalam gua 7 hari. Siapa tetap 7 hari? Jin tetap. Mana ikut dia 7 hari tu, sembah dia tu. Dia dapat sesuatu luar biasa. Kebas sana, kebas sini. Dia ingat anugerah, perangkap. Nampak tak? Oh, kalau kita Indonesia ni, memang bukan kita ni, sebelah kawan kita, semilik. Kita pernah ikut dia, satu orang nama dia, tak sebut nama dia. Takut dia dengar dia. Tapi cerita ni, kita pergi rumah dia. Dekat Salatiga. Rumah dia, Salatiga. Salatiga ni kalau kita pergi Indonesia, tempat orang Jawa yang banyak murtad. Salah satu Salatiga. Di Jawa masuk Kristian. Hak tak masuk Kristian pun masalah juga banyak. Barang-barang mistik ni. Allah. Kita pergi rumah dia, ada orang mari. Kita nak minta ilmu silat ni. Kita dah faham nak minta ilmu silat, mana nak kena mengaji silat lah. Dia kata duduk dari situ, kita buat. Rupanya dapat ilmu silat ni minum air lah. Dia buat lagu tu, dia dah ambil air. Buat kita tengok. Jadi macam takut kat kita buat benda pelik. Apa dia tu? Lepas tu suruh kawan tu minum. Dia bagi tahu. Bila minum silap. Bila silap selalu. Dia tanya kita nak ke tak saya? Kita jauh-jauh kita mari ni, kita nak ambil Al-Quran, tak lain tak saya, tak jelas tak saya. Dulu masa sebelum mari tu ada niat tu mula-mula tak jelas lagi. Tiba pergi sana sampai jadi macam tak saya. Alhamdulillah tak saya. Kalau ada kawan kita ambil. Lepas ngaji Maulana Hadi, tinggal. Dia tak saya. Lepas ngaji baru dia tinggal. Kita tak saya selalu, alhamdulillah. Oh, kalau dah ambil, dia kena buang pula lah. Faman tawalla, barang siapa yang berpaling ba'da dzalik, sesudah itu. Ni. Semua. Kan? Makna Nabi pun kalau dia hidup lagi, dia wajib ikut, tolong. Jadi kalau umat Nabi yang hidup waktu Nabi ada tu, kan? Umat Nabi Musa contoh, dia hidup waktu Nabi diutus, wajib tolong Nabi tak? Wajib juga. Nabi dia pun wajib tolong Nabi, wajib beriman dengan Nabi, wajib tolong Nabi. Umat dia yang hidup waktu Nabi diutus tu, wajib juga. Jadi siapa-siapa yang berpaling, tak usah tolong Nabi, kan? Tak usah beriman dengan Nabi, tak usah tolong Nabi, maka dia ada orang fasik. Fasik ni fasik kafir. Fasik kafir. Kita faham lah ni.
Wajib tak tolong Nabi? Wajib tak beriman dengan Nabi? Wajib. Wajib tak tolong Nabi? Wajib. Tak ada kata tak wajib. Cuma tinggal lagi nak tolong kedak. Dah lama tahu wajib. Tak boleh. Kena tolong Nabi. Kan? Mana satu, kenapa? Kena beriman dengan Nabi. Satu, kena tolong Nabi. Nabi hak dulu pun, dia kena tolong Nabi ni. Kita lagi kena tolong. Jadi mana dia beriman dengan Nabi, tolong Nabi, hidup ajaran dia. Lepas tu suka dengan ajaran selain daripada dia. Tak sepatutnya, kan? Maka apakah agama Allah selain daripada agama Allah? Agama Allah ni sekarang ni apa dia? Kalau zaman Nabi Isa, agama Allah tu hak ikut Nabi Isa tu lah. Lah ni tak boleh kata ikut Nabi Isa, kena ikut Muhammad. Sebab dia sudut ajaran akidahnya sama Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tapi ajaran amalannya, hak Isa batal dah, hak Muhammad kena ikut. Mana tak boleh kita jaga selain pada hak Nabi, tak boleh. Tak boleh. Mana tak boleh? Mesti kita jaga hak Nabi, berpuas hati hak Nabi, mengamal hak Nabi. Sebab Nabi ni, dia tak jaga barang dia. Nabi ni menyampaikan apa yang Allah ajar kepada dia, apa yang Jibril ajar kepada dia. Jibril daripada Allah. Lepas tu Jibril sampaikan Nabi. Nabi hanya menyampaikan cara, kaifiat. Kita kena ambil daripada dia. Padahal dia kata kepadanya lah aslama, menyerah diri, man, segala yang fis samawati wal ard, langit dan bumi, tau'an, mana asal taat. Taat ni mana dia? Sukarela. Taat ni mana sukarela dalam ketaatan. Taat ni asalnya tawa'ah, mana sukarela. Lepas tu taat jadi punah makna bila terpaksa. Atau terpaksa. Kerahan bagi kerahan ni. Kerahan. Kerahan bahasa Melayu tak? Asal dia bahasa Arab. Karha. Dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Mana sebut aslama ni menyerah diri ni dalam kata apa? Akidah dan amal. Akidah makna dia kena sempurna. Akidah kena sempurna sebab dalam Quran kata haqqa tuqatih. Kalau abad akidah ni kena sempurna. Amalan disebut mastata'tum, semampu kamu. Dah surah apa ni? Semampu kamu ni semau kamu ke? Hak kita nak buat, kita buat. Tak saya buat, tak buat gitu ke? Tak. Bukan kalau gitu, kita tak larat lah sebenarnya. Hantar semayang, semampu kamu. Bukan gitu. Semampu kamu di sini, semampu jasad kamu. Mana taklif jasad kamu boleh buat tak? Boleh. Kena buat. Mana jasad kamu boleh berdiri tak? Boleh, kena berdiri. Jasad kamu boleh berdiri tak boleh? Duduk je boleh. Setakat duduk. Kul katakanlah amanna, kami beriman billah dengan Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Katakanlah amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah diturunkan ke atas kami. Wa ma unzila ala,
dan apa yang diturunkan ke atas Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Asbaq ni Sibti, keturunan Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Mana dalam konteks bukan, kalau bukan Rasulullah, mana beriman secara ijmal, secara mujmal. Mujmal, mana secara ijmal atau ijmal ni secara umum. Mana kita apa yang diturunkan kepada mereka adalah benar, gitu. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW secara tafsili, secara terperinci. Mana tahu apa yang diturunkan ke Nabi, patut kita percaya, terima, patut kita buat. Wan nabiyun, dan para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufarriqu. Maksud la nufarriqu ni makna dia, kalau Nabi Yahudi dia nufarriqu. Sebab apa? Sebab dia tolak Nabi Isa. Dia nak Musa saja. Kalau nak Kristian gitu juga, dia tolak Muhammad, dia ngaku dah la ilaha illallah, contoh tak. Tapi dia tak ngaku Muhammad dan Rasulullah. Dia kata nak Isa juga. Dia tak say Muhammad, nak Isa. Maka nufarriqu, la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak kamu membezakan di antara seorang daripada mereka. Baina ahadin minhum wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya lah, muslimun, yakni muwahhidun. Muslimun yakni muwahhidun. Barang siapa yang tak berpuas hati mencari selain daripada Islam, yakni lu asbab Allah saja, lu asbab wahyu saja. Islam tu ada dua perkara, lu asbab Allah saja, lu asbab wahyu saja. Nak cari lu asbab selain pada wahyu, nak cari lu asbab selain pada Allah. Jadi lu asbab daripada wahyu lah, lu asbab Allah lah, dipanggil Islam. Tak minat nak cari lu asbab selain pada Allah, nak cari lu asbab selain pada wahyu, falan yuqbala min, maka tidak diterima daripadanya. Kalau asbab bukan wahyu, Allah tak terima amalan tu. Kalau lu asbab bukan Allah, Allah tak terima kita segala-galanya. Dan kita kena bimbang juga, kalau amalan kita ni bukan daripada wahyu pun takut kesan dia tak terima belaka. Akidah tu tak terima, bimbang juga. Asal dia tak terima, tolak, mana campur, mana selain pada Allah kita ambil hal lain. Campur ni syirik. Kan? Allah berseru, roh berseru, syirik. Menyebabkan semua Allah tak terima. Tak terima, akidah kita tak terima, amalan habis. Kalau amalan, seluruh amalan kita tertolak. Sebab satu amalan yang tak betul, habis amalan semua tertolak. Hak kita bimbang, bukan amalan tertolak, akidah pun tertolak juga. Kita kena bimbang juga. Sebab dia kata, wahwa fil akhirah, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, sebagian daripada orang-orang yang rugi. Rugi ni, habis modal. Masuk neraka selama-lamanya. Modal pun habis. Mana lu asbab bukan wahyu ni, lu asbab bukan Allah ni bahaya. Dia membahayakan kita ke akhirat esok.
Apa yang datang daripada Allah, daripada Nabi ini madu. Apa yang datang bukan daripada Allah dan bukan daripada Nabi ini racun. Racun. Kita kena faham, apa yang datang daripada Allah dan Nabi ini madu. Apa yang datang bukan daripada Allah dan bukan daripada Nabi ini racun. Maka kesan racun kita faham. Kaifa yahdillahu qauman. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk semula. Mana Allah akan menarik taufik untuk beriman, kan? Taufik untuk beriman. Ba'da imanihim, sesudah berimannya mereka. Kafaru ni mana? Kufur. Kufur di sini kita faham. Tolak. Hak jelas, ambil hak tak jelas. Wa syahidu, dan bersaksi anna rasul haqqun, bahawa Rasul adalah benar. Waja'ahumul bayinat, datang kepada mereka bukti yang jelas. Kepada bayinat, kepada bayinat, nak bagi faham orang lain, kepada bayinat. Bahasa Arab bayinat ni ialah sesuatu yang boleh dibawa ke mahkamah. Bayinat. Kalau konteks mahkamah, bayinat ni bukti. Dalil. Kalau dalil kita tak nampak sangat. Dalil ni pun tak nampak. Sebut satu yang boleh dibawa ke mahkamah. Kalau mimpi boleh bawa mahkamah tak? Saya mimpi anak saya tak salah, boleh tak? Boleh masuk mahkamah tak mimpi? Ha? Tak boleh tak? Maka mimpi bukan bayinat. Sebab tu mimpi tidak boleh jadi hujah dalam beramal, tak boleh. Sebab amal-amalan ni bayinah. Akidah pun bayinah, amalan pun bayinah. Sebab tu kalau amalan kita bukan bayinah ni, dia kesan dia tak sihat je lah. Tu racun tu. Orang tak, bila jumpa barang jelas, dia tahu barang tak jelas. Mana ada konteks dunia ni suka barang tak jelas. Nak menantu, hak jelas ke tak jelas? Sebab barang tak jelas ni tak ada harga. Agama ni kalau tak jelas tak ada harga kok. Hak jelas ada harganya. Tuhan nak usul, kita faham lagu tu. Jadi bayinat ni ialah satu yang boleh masuk agama. Mana apa yang kita buat dari sudut akidah yang kita faham, dari sudut amalan yang kita buat, mesti ada satu keyakinan bahawa benda ni adalah benar. Daripada mana? Daripada mengaji kan? Teks. Kita mengaji Quran ni, Quran ni jadi telah berlaku. Lepas kita mengaji ni kita yakin barang ni betul. Sebab Quran kata. Cuma tak ingat surah mana contoh tak. Biasa orang tak mengaji. Betul ke? Contoh sebelum kita ingat, betul ke? Apa tu benda-benda yang ni lah sebelum kita mengaji tak? Betul kali. Ada satu video orang Arab kecek bahasa fasah. Tapi dia tak tahu bila sebut nama-nama Nabi dalam Quran, tak tahu. Dia tak kenal. Jangan orang Arab ni terkejut kita, dia ni cakap bahasa Fusahah kan. Tapi jangan tengok semua orang yang kecek bahasa Fusahah ni orang mengaji Quran. Jangan. Kalau kita terdedah dengan kejahilan orang-orang Arab lah ni kan. Kita ingat orang Melayu dia teruk jahil. Kalau kita jumpa orang Arab jahil teruk orang Melayu lagi tu. Sampai nama Nabi pun tak ada kata. Tak sila sebut nama Nabi dalam Quran. Tak boleh sebut. Kita boleh sebut tak. Kita kecil, masa kecil apa ada 25 Nabi. Nabi sebut dengan ni. Bila dia sebut Nabi Musa Nabi ke, perasaan kita lagi mana? Perasaan pun yakin Nabi. Tak ada rasa gagah. Itu kesan daripada kita dengar, daripada wahyu. Musa ada perkataan. Allah kata Musa tu Nabi. Lepas tu kita sebut bila kita Musa Nabi ni, tak ada perasaan curiga. Memang Nabi kan? Sebab Allah kata. Perasaan kita. Mana lepas-lepas kita mengaji Quran, daurah ni kan, apa-apa yang korang kata kita perasaan tak serupa dengan hal sebelum. Lain. Mana, contoh kita kata, betul ke kita dituntut untuk ambil barang je lah? Ya. Lain.
Sebelum mengaji, tak ada perasaan lagu tu. Tak ada. Kita lepas mengaji baru ada. Barang jelas ni dituntut. Barang tak jelas ni dilarang. Sebab tu, bayinah ni barang jelas. Sesuatu, apa barang jelas? Sesuatu yang boleh dibawa ke mahkamah. Barang jelas. Ada teks. Betul-betul. Makna kita ada rasa confident, hak dia benar. Dia kata kali-kali tak ada. Kali-kali ni bukan Islam. Kita cara akidah pun tak nak kali, cara beramal pun tak nak kali. Kalau ada kali ni, kita kena mengaji, kena hilang kali tu. Bila kali tu hilang, dituntut untuk hilangkan kali tu. Sebab kali ni dia jadi macam tak yakin, tak confident mana. Iman ni menuntut kepada yakin. Dalam beramal, yakin. Sembahyang ni perintah Allah ke? Perintah Allah. Perintah Allah kali. Macam mana? Tu baru buat sembahyang tu. Belum lagi cara sembahyang tak? Perintah Allah kali. Kali tu tak yakin. Iman ni menuntut pada keyakinan. Semua benda yang berkaitan dengan Islam, semua benda berkaitan dengan iman. Walaupun amalan. Kan? Sekurang-kurangnya amalan tersebut menyempurnakan makna iman. Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang zalim. Kenapa? Zalim. Kenapa zalim? Dah datang majalah, ambil barang tak jelas. Zalim kan? Zalim ada tarik. Tarik apa tu, peluang petunjuk. Lepas tu kadang-kadang orang yang tak menghargai barang jelas ni kan, memang susah sikit kita nak sedar tak ni. Sebab apa? Dia jadi macam gitu, racun. Rumit. Hak Quran jelas, hak tu tak jelas. Rumit nak tarik suruh pegang Quran, rumit. Sebab racun. Ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka anna alaihim, bahawasanya atas mereka laknatullah, laknat Allah, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi, dan manusia ajma'in, semuanya. Bila kita mengaji Quran ni, Islam ni baru jelas ke tak? Jelas. Bukan Islam, tak jelas. Sama ada orang lain yang bukan Islam tak terima tu, kita dia dah nak mengesahkan akidah kita ni, kita kena kena berpahaman bentuk confirm bahawa benda tu lagu tu. Islam adalah agama yang paling jelas sekali. So akidahnya, amalannya. Bukan Islam, tak jelas. Tahu dah tok guru kita lagu ni. Islam tak Islam. Gini. Ni. Gini. Confident kita dengan agama kita. Melahirkan mengaji, melahirkan confident. Jadi yang murtad ni, dia tak masuk confident lagi. Bila dia tak mengaji. Bila dah masuk confident, tak murtad. Orang murtad ni, dia tak confident awal lagi. Tak jelas. Khalidina fiha. Betul tak? Betul tak? Mereka kekal di dalamnya. Ni apa ni? Ni laknat. Kan? Balik pada ayat tadi. Kekal di dalamnya. Ni apa? Laknatullah. Dia kata di dalam laknat atau neraka. Betul lah. Bila kekal laknat, kekal neraka lah. La yukhaffaf anhumul adab. Lepas tu jenis adab tak ada jenis ringan. Diringankan tak ada. Tambah pakai ada. Walahum yunzarun. Dan tidaklah mereka diberi tangguh. Illa alladhina tabu.
kecuali orang-orang yang bertaubat. Mana murtad berapa kali dah ni? Oh, sekali. Sebab tu sekali masih ada peluang. Mana sekali ni Allah masih buka pintu taubat. Habis Ustaz, kalau kita dah 1000 kali taubat, kita contoh dah 4 kali murtad, kalau kita nak taubat boleh tak? Boleh. Tapi kita faham, taufik untuk taubat kan bukan daripada kita, daripada Allah. Sebab tu kita tengok rekod mengatakan bahawa tidak ada rekod orang murtad 2 kali lepas tu masuk Islam semula, tak ada. Hak sekali ada. Tapi kalau dia nak Islam semula, Allah terima. Tapi nak beritahu taufik untuk nak Islam semula ni bukan daripada manusia, daripada Allah juga. Biasa Allah bagi sekali je peluang kalau orang murtad ni. Kalau kali kedua murtad pula, Allah tak buka dah pintu taubat. Mana dia tak teringin taubat. Kalau dia nak taubat, Allah baik, Allah terima. Tapi dia sendiri tak teringin. Macam mana? Sebab tu tak ada rekod. Kalau ada orang-orang dah, saya dah 2 kali murtad ni, nak masuk, tak ada rekod tu. Sekat 2 kali je, sekat sekali je. Sekali ada, nampak? Dia murtad dah, contoh hak kita tu, dia murtad, dia masuk Islam, dia daftar semula Islam, anak dia pun daftarkan semula. Yang kita kan, orang Sabah tu kan. Mana ada rekod? Dia murtad sekali, lepas tu masuk Islam semula, ada. Tapi hak jenis nombor 2 tak ada. Dia sendiri tak pergi jabat agama nak masuk Islam tadi, tak pergi. Tapi kalau pergi mengalu-alukan, tak ada rekod sejak daripada zaman Nabi sampai sekarang tak ada rekod. Sebab 2 kali je. Dalam Quran tu, innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Dia tak ada 2 kali je. Sebab itulah barang jelas ni sebelum hilang daripada kita, jaga molek. Biasa kita ni tak betul dan kadang tak sedar. Kita tak silap betul. Termasuk Riana. Kita tak betul dia, akidah kan. Tak tahu tak betul. Bukan kita nak tak betul. Bukan kita mensiarkan, kita tak say Islam, tak ada. Biasa orang ni nak betul, nak selamat, tak say masuk neraka. Kan? Tahu mengaji kena mengaji, cuma tak ngaji lagi. Bila mengaji, bila beritahu, tinggal selalu tak betul, tak betul. Hak ni yang kata yang 2 kali ni ialah orang yang mengisytiharkan Islam tak betul. Saya keluar daripada Islam, Pak Islam tak betul. Hak ni hak 2 kali ni. Hak kita ni tak ada orang Melayu kita mengisytiharkan nak, bukan kalau mengisytiharkan nak apa, nak keluar daripada Islam. Tapi ada tapi secara sembunyi lah. Hak mengisytiharkan ni, hak yang kata 2 kali ni. Kalau kadang-kadang kita tak betul akidah, kita tak sedar ni, Tuhan bagi peluang kita. Cuma ikut tahap 1, 2, 3, 4. Bagi-bagi pun dia ada skop, ada tahap juga. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 tutup selalu. Dia bagi dekat 3 je. 4 habis. Illa alladhina tabu, melainkan orang-orang yang bertobat min ba'di dzalik, dari sesudah itu. Mana kalau dia murtad, dia dah balik Islam semula, Allah terima lagi. Alamat Allah terima lagi ni sebab dia nak balik semula. Dia nak balik semula pun daripada Allah juga. Dan kali kedua ni tak ada dah perasaan nak balik semula. Sebab Allah tak bagi dah. Faham ni? Wa aslahu, memperbaiki. Sebab taubat ni mesti ada aslahu. Jadi aslahu ni alamat diterima yang taubat. Aslahu ni memperbaiki keadaan itu, alamat diterima yang taubat. Alamat terbesar aslahu mengaji. Mengaji ni aslahu. Kan? Kita mengaji ni nak baiki kita lah ni. Takut-takut akidah tak betul mana, amalan tak betul mana, kita mengaji kan? Dia mengaji ni alamat aslahu. Fa inna Allaha ghafurur rahim. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab tu orang yang mengisytiharkan taubat, tak saya ngaji,
Aslah tu tak ada. Makna aslah tu tak ada. Dia kata kita ni nak mengaji, taubatlah daripada tak betul. Kita nak dah. Jadi kita nak tahu barang kita betul tak betul ni pada mana? Pada mengaji baru kita tahu. Betul tak? Tidak nak betul lagu mana? Kita tak betul, nak betul. Nak betul, kena mengaji je lah baru kita tahu hak betul. Takut nak taubat. Nak taubat dah tak betul. Beramal tak betul juga. Sebab apa? Sebab kita tak bermaklumat. Betul hak mana? Betul-betul ni barang jelas. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ba'da imanihim, sesudah iman mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah iman mereka, sumasdadu kufra. Tadi kan. Tadi cerita dia ni asal dia masuk Islam. Lepas tu dia murtad, lepas tu dia masuk Islam semula. Allah terima. Lepas tu dia kata, kalau dia kafir pula, Allah tak kata, nak beriman pula tak kata. Sumasdadu kufra. Allah kata gitu. Sebab Allah tutup pintu dia dah. Tak ada jenis kedua ni, tak ada. Sumasdadu kufra. Lepas dah murtad pula, bukan nak insaf, tambah kufur lagi. Lan tuqbala taubatuhum, tidak menerima taubat mereka. Tidak diterima taubat mereka ni, maksudnya Allah tarik taufik untuk bertaubat. Tarik taufik untuk balik kepada Islam. Wa ulaika humud dallun, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Masa Kelantan sesat apa? Sedap bunyi sesat mana? Sabar. Ha? Sabar. Sesak barat. Bunyi sedap dia ikut wayah. Sesak. Sesak barat. Barat tu ke mana? Barat. Kalau pakai barat kan sesak. Boleh rokok. Ha? Bukan barat tu Thailand. Tak. Itu barat. Asungan. Kadang-kadang Thailand. Ha? Boleh barat. Jadi istilah Kelantan ni, kalau orang belah-belah Thailand ni kau dengan barat. Ha? Barat tu. Lain. Dia tak kata sesak timur tu. Comel lah. Tak tahu timur, tak tahu barat. Comel tak? Tak tahu betul ke salah ni. Betul dah, betul dah. Islam kata lagu tu. Tak jelas. Betul ke ni? Betul kali. Kali tak jelas lagi. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati berkeadaan kafir. Hak ni, haknya mati kekal neraka ni. Orang yang hidup lagi ni, tak boleh kita kata lagi sebab dah, kita kata dia kafir pada zahir tu tak salah. Cuma kata dia ni mati kafir tak boleh. Kita kata dia kafir tak apa. Kita nak kata apa? Kita kata dia kafir sebab dia bukan Islam kan. Dia Islam, dia ni Islam kafir. Tak apa gitu. Cuma kalau kita kata dia ni mati kafir tak boleh. Mati tu tak boleh. Sebab mati tu luar sebab. Hak kita kata dia kafir ni zahir. Tengok orang ni terlalu kata, orang tak boleh kata kafir. Tak kata apa? Hak zahir. Dia ni non-Muslim. Non-Muslim apa? Non tu tidak menerima apa yang Islam bawa. Kafir tu non-Muslim. Bahasa Inggeris. Bahasa Arab kafir. Ada orang tak faham makna kafir. Saya tak suka orang Islam kata saya kafir. Saya ni non-Muslim. Dato' Zakir nak kata non-Muslim tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia kafir. Non-Muslim. Tidak terima apa yang Allah bawa, apa yang non-Muslim.
Jadi sebenarnya kalau kita kata dia tu kafir, kita boleh hukum zahir. Kan? Dia ni Islam ke kafir? Contoh kalau konteks dia mati dah kan? Dia ni kafir, tak boleh tak. Kafir tanah tempat hak agama dia lah. Tak? Set dia. Lepas tu tak boleh kata kafir, macam mana nak kata agama? Kafir. Kan? Kafir dia bentuk zahir kan? Cuma yang tak boleh kata apa dia? Dia ni mati kafir, tak boleh. Oh. Tu tak boleh sebab tu luar sebab. Kafir tu dia luar sebab, nampak. Dia ni duk sembah tok gona tu kita tahulah Zahir tu nampak dia ni kafir. Dalam sebab tu kita nampak. Bukan rakyat tu kita nampak dia ni bukan Islam. Itu jelas sebab, tak apa. Dia kata dia mati kafir, tak boleh. Mati kafir kan, mati kafir ni benda luar sebab. Mu tahu mana dia mati kafir? Tak, bukan. Makna dari sudut dia tu hidup lagi. Dia ni mati esok kafir. Kalau dia mati dalam keadaan dia tak pernah dakwa dia Islam, kita tak hukum zahir. Dia kafir. Ni konteks kita dakwa masa dia hidup lagi. Dia ni mati kafir esok ni. Mati kafir ni. Mati kafir ni luar sebab. Yang kalau dia ni contoh mati dalam keadaan dia ni Kristian. Dia ni mati dalam keadaan Kristian ni, kafir ni. Tu bukan dakwa tu. Tu kita dalam konteks kita nak tanam dia mana. Dibenarkan. Kan? Hak yang tak boleh ni dia hidup lagi, kita kata dia ni mati kafir ni nanti ni. Mati kafir. Takut-takut orang Islam. Kalau kata dia ni kafir, lain satu kita kata dia kafir. Satu lagi kita kata dia mati kafir, lain dua tu. Beza tu. Sama dia kata dia ni mati masuk neraka, tak boleh juga. Buat lu asbab. Istilah bak sebut dia mati masuk neraka tu benda gaib. Tak boleh. Ibrah boleh, ambil ibrah boleh. Nak sebut dakwa tak boleh. Dan mereka mati berkeadaan kafir. Mereka mati berkeadaan kafir. Jadi siapa dah ni? Bimbang kita. Bimbang orang lain. Cuma hukum zahir lah orang lain. Falan yuqbal, tidak diterima min ahadihim, dari seorang pun dari mereka. Mana tak ada siapa pun. Kalau tak betul akidah, mil'ul ardi, mana kalau dia dah harta kalau dia dah harta sebesar bumi, nak tebus dengan dia, Allah tak terima. Ulaika lahum, mereka itulah bagi mereka azabun alimun, azab yang amat pedih. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari sebarang penolong. Dalam hadis Nabi, anna Allah yaqul li ahwani ahli nar adaban, Allah berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Tapi paling ringan dalam konteks apa ni? Dalam konteks syirik. Orang akidah punah, tapi paling ringan. Ada tak? Ada. Abu Talib. Orang yang paling punah akidah, tapi paling ringan. Sebab dia kata law anna laka ma fil ardi, bagaimana jika sekiranya kamu memiliki sesuatu dari bumi, maukah kamu menembus dengannya? Kunta taqtadi bihi. Qala na'am, ya. Padahal kat dunia Allah suruh benda tu nilai dia. Tauhid ni lu asbab Allah saja. Tauhid. Nak mengaji mudah ya. Interaksi lu asbab Allah dalam konteks berhajat. Simple je. Semua orang faham. Ni tauhid.
nilai kepahaman ni, kita tengok, mudah tak faham? Mudah ustaz. Tak boleh. Lu asbab, berhajat Allah saja. Mudah ke payah? Payah tak tengok? Mudah, benda simple, benda satu hari mengaji. Sejam boleh faham. Mana luar biasa ni, tak boleh. Luar biasa Allah. Luar asbab Allah. Bagi contoh, sehari boleh faham. Tapi nilai dia lebih berharga daripada kalau bumi ni ada emas, besar-besar emas, benda tu, kepahaman tu bernilai lagi. Mudah. Tapi lebih berharga daripada emas, daripada emas bumi ni. Dia kata faqad sa'altuka. Allah berfirman, aku telah minta kepada engkau apa yang lebih ringan daripada ini. Mana ringan? Benda bukan ada harta satu bumi emas. Payah nak ada banyak tu tak? Nak cari harta banyak tu payah ke mudah? Payah. Tapi nilai yang membuat kat dunia ni, satu hari boleh dapat benda tu. Tak perlu modal. Modal telinga. Telinga mata sikit. Telinga mata. Tengok telinga mata gitu ya. Angguk kan. Angguk gini. Dengar. Telinga dengar, mata tengok, lepas tu kan angguk, lepas tu geleng. Tu kan. Terima. Ketika kamu dalam tulang sulbi Adam, wa anta fi sulbi Adam. Apa dia? Iaitu agar kamu tidak mensekutukan aku, namun kamu menolaknya dan berbuat syirik. Mana tak faham. Mana tidak usaha untuk faham makna tauhid tu baru tolak. Tidak ada usaha, lama-lama jatuh syirik kita. Benda untuk dapat makna tauhid tu bukan payah. Tapi kita mengabaikannya. Jadi jatuh syirik kita. Tidak usaha untuk faham makna tauhid tu, seumpama kita ibarat kita merela hati jatuh ke syirik dah. Saya tidak belum mencapai. Jadi syirik ni punca orang merana dalam neraka. Maka usaha untuk selamat orang daripada syirik tu besar. Tak? Usaha untuk selamatkan orang daripada syirik tu besar dalam makna dia jihad. Usaha untuk bebas orang daripada syirik ni, nak menyelamatkan orang daripada syirik ni adalah besar dan dinamakan sebagai jihad. Dan jihad adalah sayap kanan perjuangan. Sayap kiri apa dia? Infak. Sayap kanan dia jihad. Sayap kiri dia infak. Usaha untuk membebaskan orang daripada kepahaman syirik ni, selamat tak merana ke hari esok ni, kita sanggup korban dunia kita untuk akhirat orang lain ni, jihad. Sayap kanan dia jihad perjuangan ni, sayap kiri perjuangan infak. Jadi belum mencapai kebaikan yang sempurna, sehinggalah engkau menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi korban dunia kita untuk akhirat orang lain. Macam mana tu? Sayang benda ni. Kita jadi letih. Tapi kita korbankan untuk akhirat orang lain. Sang korban. Supaya orang tidak merana ke akhirat esok. Macam mana tu? Seorang dia infak atau mana apa? Untuk orang solat. Jadi sebab tu niat infak ni bergantung kepada kepahaman makna jihad. Lagi faham dia, lagi besar makna waktu nilai infak tu. Lepas tu sahabat ni, dia rela sebab dia faham. Duduk dengan Nabi, Nabi cerita, kena berjuang. Kena usaha untuk orang lain, supaya orang selamat. Bila orang selamat, nilai harta kita tu, kan, berkat. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan, min syai'in, dari sesuatu, Allah Maha mengetahui maksud infak kamu. Sejauh mana maksud infak kamu, Allah Maha mengetahui.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.